Limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah lah yang sekali lagi mengizinkan kita bertemu dalam rumahnya ini setelah kita mengerjakan fardu maghrib dan menunggu waktu isyak dengan pengajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai dan merahmati kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi bersajutan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para pegawai, muslimin muslimat, para jemaah surau An-Nur. Alhamdulillah hari ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Pada siri yang lepas kita masih membincangkan tajuk Sakaratul Maut di sisi orang yang lalai. Masih lagi membincangkan tajuk yang sama pada muka surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala bada'uz billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini ditujukan pada orang mukmin, orang beriman yang memang dah bersyahadah dan memang beriman pada Allah dan mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tujukan ayat ini dengan menyebut ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ramai orang dia mengaku dia bertakwa. Ramai orang mengaku beriman. Maksud takwa ni apa dia? Dia taat kepada perintah Allah. Dia tinggalkan segala larangan Allah. Bagi orang yang bertakwa pada Allah, dia yakin bahawa Allah itu wujud, maka dia akan kata solat itu wajib. Dia akan kata siapa yang tinggalkan solat itu berdosa. Dia tak buat maksiat. Dia kata maksiat apa dia? Minum arak dosa, berzina dosa, mencuri dosa. Benda-benda yang diharamkan dia mengaku benda tu salah. Itu orang takwa. Tapi dari sudut keimanan seseorang yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, dia tak cukup sekadar bertakwa kepada Allah saja. Dia mesti sebut haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Ayat ni dikemaskan lagi dengan maksud hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksud sebenar-benar takwa ni macam mana? Kita kalau kata betul semayang tu wajib, maka jagalah waktu solat. Dalam waktu solat tu pula kita semayang, janganlah kita semayang macam peluru pandu. Peluru pandu macam mana? Zoom laju siap habis. Ataupun macam ayam patut. Ayam patut macam mana? Tak kan. Semayang yang sekadar semayang. Tu maksud dia orang yang kata dia bertakwa pada Allah. Takwa, dia semayang. Tapi sekadar semayang, nak melepaskan tanggungjawab je. Dah semayang semua dah? Dah. Tapi semayang yang macam mana? Adakah semayang itu ada rohnya ataupun sekadar salat? Maka Islam yang dituntut pada kita ialah bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Maksud dia apa sini? Kita memang mati dalam keadaan Islam. Takkan kita nak murtad? Betul. Keyakinan kita dan kita pun na'udzubillah lah takkanlah keluar Islam. Pada dasarnya kita pegang pada demikian. Namun siapa tahu di hujung-hujung hayat kita Allah Ta'ala boleh pusingkan hati kita mati dalam keadaan kufur pada Allah. Ini yang kita takut. Sebab Allah Ta'ala menyebut juga dalam teguran Allah, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Kalau orang beriman ni, Allah, kalau dia betul-betul beriman, dia beramal soleh, maka dia akan pegang kalimah ini
di dunia dan dia akan bawa kalimah ini sampailah akhirat. Ini janji Allah. Dan Allah sambung dalam ayat yang sama, wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Ni kita takut. Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Dia apa? Sesatkan. Orang zalim ni dituju pada siapa? Orang beriman. Yang zalim. Zalim bukan pada orang lain, bukan pada keluarga dia, ke zalim pada kawan-kawan. Tidak. Dia zalim pada diri sendiri dengan perbuatan maksiat dia. Maka wa yudillullahu zalimin, Allah boleh pesongkan hati ni. Allah boleh pesongkan, sesatkan orang yang zalim ini. Kerana kita takut di hujung-hujung nyawa kita, tiba-tiba kita tak dapat nak syahadah. Tak dapat nak bawa kalimah tu. Mati dalam keadaan kufur wa iyyazubillah min zalim. Baik itulah disebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini kena pegang betul-betul. Kalimah la ilaha illallah ni bukan hanya di mulut, bukan hanya di lafaz, bukan hanya di ingatan, bukan sekadar amalan, tapi mestilah di i'tikad kita. Kita bawa roh tu. Roh tu apa dia? Roh la ilaha illallah tu menafikan segala benda-benda yang lain, hanya mengutamakan Allah saja dalam segala hal. Baik dari sudut urusan ibadah ataupun urusan berkaitan duniawi. Apa urusan duniawi pula? Contoh dalam kita bekerja. Kita bekerja dah. Dapat rezeki. Jadi rezeki kita tu untuk apa? Bekerja kita untuk apa? Kerana Allah. Maknanya segala hal utamakan kerana Allah. Kita menjaga pantang larang, kita menjaga hukum hakam, kita menjaga halal haram. Itu kerana Allah Ta'ala tu dalam mencari rezeki. Maka dengan demikianlah, mudah-mudahan kita disebut sebagai orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini selalu dibacakan oleh para khatib pada setiap kali Jumaat. Kan? Maka kita hanya mendengar, tapi kadang-kadang kita tak mengamatinya dengan baik. Tidak melihat apakah maksud sebenar pada ayat ini. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampunimu bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Ayat ini juga ditujukan pada orang beriman. Kita. Allah kata bertakwa pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ciri-ciri orang bertakwa itu dia berkata benda yang benar. Makna benda yang benar apa dia? Dia ada dua maksud. Pertama, dakwah. Berkata benda-benda yang benar. Menyeru ke arah kebaikan. Itu benar tu. Menyeru ke arah kebaikan, kebenaran. Dia seronok situ kan. Santai, Masya Allah ya. Dia dah tentu dah tempat dia tuan-tuan. Kita je kan. Masya Allah. Menyeru ke arah kebenaran, menyeru ke arah kebaikan, maka itulah yang dikatakan perkataan yang benar. Yang kedua apa dia? Berkata benda yang benar. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berkata palsu, jangan bergurau yang sampai melampaui batas. Ini maksudkan bertakwa pada Allah. Kalau kita berdakwah pada orang, kemudian pula kita ini bercakap benda-benda yang betul saja, tidak berbohong, nescaya Allah akan baiki bagimu amalan-amalanmu. Baiki. Dia berkaitan dengan mulut juga kan. Sebab itulah pepatah Melayu ada menyebut, siakap senohong, gelamuikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Perbuatan mencuri itu asalnya daripada kerana perbuatan perkataan kita, mulut kita. Bercakap bohong. Kan? Akhirnya akan mewarnai cara hidup kita. Orang suka menipu apa semua ni kan. Lama-lama dia akan buat benda-benda yang lain. Jahat dia. Maka mula-mula sekali kata Allah, nak bertakwa pada Allah ni, katakanlah perkataan yang benar. Jaga mulut. Tak ada ni istilah, dia tu mulut dia jahat tapi hati baik. Kan? Biasa orang cakap macam tu kan. Sabarlah, mulut dia jahat tu, hati dia baik, bersih. Kan? Kalau kita katakan ni air mineral,
kan, air gaul ni kan. Mana nak dapat air gaul ni dalam dia rasa sirap? Tak ada tuan, tetaplah rasa air kosong kan. Takkanlah kita nak dapatkan, tak apa, ni nampak je mineral ni tapi rasa air sirap kan. Tidak, mustahil. Demikianlah hati kita. Apa yang dikeluarkan pada mulut itu datang daripada cerminan hati. Maka baikilah perkataan kita, ucapan kita, nescaya Allah akan baiki amalan-amalan kita. Dan mengampunkan bagimu dosa-dosamu. Maknanya kata tahu, kita nak mendapat keampunan Allah ni bukan hanya dengan bertaubat, bukan hanya dengan beristighfar, bahkan dengan kebaikan pun Allah boleh ampunkan dosa kita. Bagaimana yang kita sebut sebelum ini. Ada orang di akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika semua aib dia, kesalahannya dibentangkan, dibuka satu persatu, maka di hujungnya dia melihat neraka sedang menanti untuk dibakar. Dan kemudian dia melihat belah kanannya syurga sedang menanti. Dia tak tahu ke mananya akan dicampak, dan dia yakin bahawa dia akan dicampak ke dalam neraka setelah dosa-dosanya dibentangkan kepada Allah. Tiba-tiba Allah kata, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku. Terkejut dia, sedangkan dosanya telah dibentang. Dan dia rasa memang selayaknya dia masuk neraka. Tapi Allah boleh ampunkan dosanya dengan rahmat Allah. Macam mana dapatkan rahmat Allah ni? Dengan kebaikan-kebaikan yang dibuat. Allah pandang kebaikan yang dibuat tu dengan rahmat Allah. Apa kebaikan dia buat? Benda macam-macam. Kan? Dia ajak orang ke masjid. Allah pandang, oh ni dengan rahmat Allah. Kerana kau mengajak dia masuk masjid, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dia memberi makan binatang. Dia berbuat baik pada orang lain. Dia tidak buka aib orang lain. Banyak faktor yang boleh mendatangkan keampunan Allah. Ya. Dan disebut barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Kemenangan ni apa? Iaitulah kekal abadi nanti di syurga. Itulah kemenangan kita, taat pada Allah dan Rasul. Orang-orang yang terbaik dalam perbuatan maksiat, orang yang terbuai dan leka dengan perbuatan maksiat, dia tak sedarkan diri, melainkan ketika sakaratul maut telah berada di hadapan matanya. Ini orang yang Allah Ta'ala biarkan dia. Jangan sampai satu tahap kita buat maksiat, ada orang yang beranggapan, aku tak semayang pun, tak puasa pun, tapi Alhamdulillah. Dia sebut juga Alhamdulillah kan. Rezeki aku ada je. Cukup je rezeki aku. Kan? Apa yang aku buat semua menjadi. Kita takut itu adalah dalam bentuk balasan Allah. Ya, yang dinamakan sebagai istidraj. Satu bentuk azab Allah yang kita sangkakan nikmat. Iaitu apa dia? Allah biarkan dia leka dengan maksiat dan kenikmatan yang Allah bagi, sehinggalah dia mati baru dia tersedar selama ini dia terleka. Allah biarkan dia, tak pedulikan dia. Maka kita bimbang di saat sakaratul maut, di hadapan mata, barulah dia tersedar tentang perbuatan maksiat dia. Betapa banyak nasihat daripada para ahli hikmah, berapa banyak pengajaran daripada para ulama, dan berapa banyak seruan daripada para da'i. Namun betapa banyak juga yang tidak mengambil berat langsung tentangnya, kecuali setelah nafasnya menyesak dalam dadanya. Alangkah lalai dan malangnya orang seperti ini. Dah nak mati baru dia ingat. Berapa banyak dia bukan tak dengar selama ni, banyak orang alim, ustaz, ya, para pendakwah cerita tentang syurga, tentang neraka. Dia dengar, tapi dia macam kata orang masuk telinga kanan, tak masuk pun keluar balik kan. Kalau orang masuk telinga kanan, keluar dari kiri, dia sempat juga duduk kat otak ni. Masuk di kanan, tendang balik kan. Nantilah, tangguh dululah. Maka benda ini dia akan mendapat kerugian saat sakaratul maut menyesak dalam dadanya. Masya-Allah tuan-tuan. Kita tengok saudara-saudara kita yang sekarang ni sedang bergelut di Palestin sehingga ke hari ini. Bagaimana mereka ni, kalau ikutkan logik akal, kalau ikutkan kita punya pemikiran yang waras, kenapa nak duduk kat situ? Larilah. Macam mana orang-orang Israel tu, Yahudi-Yahudi tu semua lari daripada bandar tu. Dia takut mati, dia lari semua bawa anak-anak kan. Tapi kenapa orang Islam kita yang duduk kat Palestin tu, dia duduk situ juga kan? Sehingga kan ada satu video tu kita tengok kan, saudara dia mati dan keluarga dia ni menjerit-jerit, meraup-raup. Datang satu orang kata, kau menangis kenapa kan? Kau menangis kenapa, kata dia, tanya soal kan. Kau tak tahu ke dia ni kat tempat yang lebih baik daripada sekarang ni?
syahid. Kan? Dan kita semua ni adalah bakal syahid. Dia kata, kan? Kau nak tangis sebab apa? Kita ni semua bakal syahid. Allah dah janjikan syurga, kan? Patutnya kita gembira sebab Allah pilih kita daripada ribuan orang Islam kat luar sana. Dia kata, ini semangat mereka ni. Kan? Luar biasa macam Allah. Kata, bila waktu apa? Di mana keadaan yang kita boleh dapat mati syahid sebagaimana zaman-zaman sahabat dahulu? Tak ada tuan-tuan, tak ada peluang. Tapi mereka dipilih oleh Allah Ta'ala. Duduk kat situ, berjuang. Sama ada mereka mati ataupun mereka menang, dua-dua berjaya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada gagal. Kalau mereka menang, itulah kemenangan bagi umat Islam semuanya. Kalau mereka mati, maka sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah. Syahid. Syahid ni tiket yang mana umpama kalau kita naik kereta, lalu dekat Smart Tag. Jalan. Dulu Smart Tag, kadang sangkut juga. Kiranya syahid tu bukan kira Smart Tag lagi lah. Yang apa RFID pula. Okey, RFID lagi laju. Zap. Kadang-kadang sangkut juga. Ini syahid ni umpama tak ada tol langsung. Zap laju kan. Tak payah berhenti kan. Maknanya orang ini tidak ada sekatan langsung. Direct bertemu dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Mereka orang-orang yang terpilih. Lalu kita macam mana nak dapatkan? Kita hanya berilah bantuan dengan doa. Itu je kita mampu. Nak angkat senjata, kita tak mampu. Kita hanya mampu berdoa, menyumbang. Itu je sebagai tanda sokongan dan solidariti kita pada mereka. Sementara orang-orang soleh benar-benar menyedari bahawa jalan menuju Allah adalah dengan bersiap sedia menghadapi saat-saat terakhir dari hidup ini. Kematian. Tengok orang-orang soleh dalam kalangan kita. Macam mana kehidupan dia. Tengok orang alim, macam mana ibadah dia. Macam mana kehidupan dia. Sedangkan kita ni dengan dia sama manusia. Tapi kenapa dia ni amalan dia luar biasa. Dia puasa sunat. Dia sembahyang sunat. Dia baca Quran. Dia bersedekah. Kenapa? Kerana mereka bersiap sedia untuk menghadapi saat-saat terakhir dari hidup ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana Imam Ahmad rahimahullah berkata, tiada seorang pun dalam kalangan tabi'in. Tabi'in ni ialah generasi selepas sahabat yang tak sempat berjumpa dengan Rasulullah tapi sempat berjumpa dengan sahabat. Digelar tabi'in. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tiada seorang pun dalam kalangan tabi'in yang perkataannya boleh dijadikan sebagai hujjah dalam agama kecuali Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Ahmad. Ketika menjelang kewafatannya, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada isterinya yang bernama Fatimah, "Wahai isteriku, keluarlah engkau dari bilik ini. Kerana aku melihat sekelompok orang yang bukan manusia dan bukan pula jin, yakni malaikat." Kata dia. Dia dah nampak dah. Ya, isteri dia keluar. Sebab aku nampak orang yang datang kat dalam rumah ni. Siapa dia? Iaitulah para malaikat. Ya. Macam mana mereka ini mati dalam keadaan yang tenang? Dia tahu sebab tempatnya itu sedang menunggunya. Kan? Macam mana orang-orang yang mati syahid itu boleh tenang? Kerana dia tahu tempatnya dah disediakan kat sana. Kita juga, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dia juga boleh merasakan bahawa dia akan mendapat ketenangan. Maka matinya pun dalam keadaan tenang. Kita takut mati? Takut mati. Maka bersedialah. Orang yang bersedia, dia tidak akan takut mati. Takkan takut mati. Ya, sebab apa? Dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Dan hendaklah kita ni sentiasa husnuzon, sangka baik kepada Allah. Sebab satu hadis qudsi Allah Ta'ala menyebut, Allah, yakni aku, menurut pada sangkaan hamba-Ku, kata Allah. Jika hamba-Ku bersangka baik kepadaku, maka aku akan berikan kebaikan padanya. Jika hamba-Ku bersangka buruk padaku, maka aku biarkan dia dalam keadaan kesesatan. Maknanya kita ni kena sangka baik pada Allah dalam segala hal. Kita semayang, sangka baik Allah Ta'ala terima solat kita. Kita puasa, Allah terima puasa kita. Kita umrah, kita haji, kita sedekah, zakat, Allah Ta'ala terima. Segala amalan kita Allah Ta'ala terima. Kita bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat kita. Ini dia, sangkaan baik. Kerana Allah menerima segala-galanya. Maka kita akan dapat kebaikan. Dan kita yakin bahawa kita mati nanti, insya-Allah Allah tak akan biarkan kita dalam keadaan azab. Sebab kita dah bersedia. Ya? Baik. Allah Ta'ala berfirman lagi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu rasa takut dan janganlah kamu rasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa-apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa-apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Ini satu ayat yang menyebut pada orang-orang yang mengaku bahawa Tuhan kami adalah Allah. La ilaha illallah. Dia pegang kalimah ini. Kemudian mereka teguhkan pendirian mereka. Teguh ni makna apa? Bukan hanya sebut, bahkan beramal. Bukan hanya beramal, bahkan dia sentiasa reda dengan Allah Ta'ala. Dia reda pada Allah dan Allah reda pada dia. Dan ketika dia nak mati nanti, malaikat-malaikat akan datang padanya. Berbondong-bondong malaikat datang pada dia. Dan dia akan berkata, La takhafu wa la tahzan. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kerana bergembiralah kamu kerana Allah telah menjanjikan syurga kepadamu. Sebab tu kita tengok orang yang mati ni kadang-kadang dia tenang saja. Padahal dia sakit dah. Kita jaga dia berminggu-minggu, berbulan-bulan, sakit, pucat, kurus badan dia. Tapi bila dia mati, tiba-tiba nampak macam seolah-olah dia ni sihat je. Macam tenang sangat kan. Ini tanda-tanda yang baik. Ya. Kerana apa? Dia melihat ganjaran syurga yang dijanjikan Allah. Maka dia akan dapat apa sahaja yang diinginkan dalam syurga. Apa yang ingin? Lintas saja hati, dapat. Allah Akbar, cerita bab syurga tu takkan pernah habis. Nikmat yang akan bertambah-tambah. Kita makan buah pisang. Makan sekali pisang, sedap. Makan 2 kali pisang, sedap lagi. Makan kali 3, kali keempat, dia kurang sedap dah. Makan ke-5, ke-6, dah jadi muak. Dah ke-7, dah tak boleh dah. Kenapa? Itu je kemampuan kita. Nampak pisang pun nak muntah dah. Pasal apa? Dah kenyang makan pisang. Padahal, kita suka pisang. Kita ni ada limit kat dunia ni. Ya, nafsu kita ni ada limit. Ya. Namun di dalam syurga, makan pisang sebiji, sedap dah. Makan kali 2, lagi sedap. Makan lagi 3, lagi sedap. Makan 4, lagi sedap. Dia tidak akan muak. Tak akan muak. Makan. Sehinggalah dia tak sedar 500 tahun dia makan pisang je. Ini sebut dalam hadis kan. Terkejut. Malaikat tegur dia. Bang, makanlah benda lain. Takkan pisang saja. Apa masalah kau, kata dia. Kan? Aku suka pisang kan. Ni syurga kan. Biarlah. Tapi kat syurga bukan ada pisang je. Banyak lagi barang lain makan dah. Baru sekejap lah makan pisang ni. Sekejap apa, cuba abang tengok belakang. Dipusing belakang tengok, menggunung kulit pisang. Siapa yang makan ni? Kau lah yang makan kan? Kerana kesedapan, kenikmatan dalam syurga, dia bertambah. Takkan habis. Kita kat nikmat kat dunia ni, apa saja nikmat, sampai tahap kita dah tak boleh dah. Suka makan apa? Suka makan durian. Durian berapa banyak kita boleh makan? Sebiji tu, okey. Masuk biji yang kedua, dah tak mampu dah. Kemampuan kita setakat tu je. Nikmat dia tu sekejap je, lepas tu habis. Maka di dalam syurga, hidangan ini akan terus menjadi nikmat dan menikmat. Tidak ada kesudahan. Ya. Allah Ta'ala berfirman lagi, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada bagi mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. La yasma'una hasisaha. Takkan dengar sikit pun. Dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh diri mereka. Surah Al-Anbiya
ayat 101 hingga 102. Orang-orang yang telah diberikan ketetapan yang baik, yakni ketetapan baik ni ialah mati dalam keadaan yang baik, masuk syurga. Orang begini yang terpilih masuk syurga ni, sebahagian mereka ini tidak akan dengar dengan api neraka. Jauh daripada neraka, bahkan api neraka pun dia tak dengar. Ada orang di ahli syurga, tapi dia dengar bunyi api neraka tu. Allah nak takutkan dia bahawa mungkin ada dosa-dosanya yang belum lagi selesai, maka Allah akan azab dia. Ada orang yang melihat api neraka tu pun dah cukup menderita dah. Belum masuk, melihat saja. Sebab itulah kita minta pada Allah, bukan sekadar menjadi penghuni neraka, ya Allah jauhkan aku daripada menjadi penghuni neraka. Bahkan kita minta pada Allah, ya Allah jauhkan aku daripada neraka. Aku tidak mau mendengarnya, tidak mau melihatnya. Tak nak lihat. Tengok sekali pun tak nak. Kerana bila melihat sekali, berbekas di hati. Macam mana kalau kita tuan-tuan melihat satu benda yang mengerikan dalam hidup kita? Kesan trauma tu mungkin ada dalam ingatan kita. Kan? Ada orang yang kadang-kadang ada trauma tengok laut. Kenapa? Mungkin dia melihat peristiwa mengerikan, dia pernah lemas ke? Ataupun dia melihat orang lemas ke? Maka dia trauma, kesan itu mendalam sampai sepanjang hayat dia. Demikianlah orang yang melihat neraka, kesan trauma dia tu akan terkesan sampailah kat syurga. Dia akan terkenang-kenang, dia minta pada Tuhannya, ya Rab, tolonglah buang pemikiranku ni. Aku tak nak melihat, tidak mahu mengenang tentang neraka. Punya dahsyat neraka tu, melihatnya pun berbekas dalam ingatan dan hati kita. Sebab itulah mereka yang diberikan ketetapan yang baik, maka mereka ni dijauhkan daripada neraka. La yasma'una hasisaha, takkan dengar bunyi neraka walaupun sikit pun. Bunyi neraka pun dah mengerikan dah, apatah lagi masuk dalam neraka. Wa iyyazubillah min zalik. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan mereka ahli syurga. Ya Allah, kukuhkanlah kami dengan perkataan yang kukuh kalimat tauhid la ilaha illallah pada hari di mana jiwa kami menjadi sempit dan kesedihan tiada bandingannya. Pada ketika itu tiada satu tempat perlindungan dan keselamatan untuk selain kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala yusabbitu Allahul lazina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah juga menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Kebanyakan manusia, tuan-tuan, saat didatangi sakaratul maut, mereka kadang-kadang leka dalam keadaan berbuat maksiat. Ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang minum arak, ada yang makan riba, ada yang leka mendengar muzik yang lalai, ada yang lalai daripada menunaikan solat 5 waktu, ada yang tidak mengendahkan tentang risalah Nabi SAW dan tak peduli dalam menuntut ilmu. Alangkah lalainya mereka ni. Kesian kita tengok. Sebab tu kita tengok orang buat maksiat ni, kita bukan sekadar benci dengan perbuatan mereka ni, kesian juga pada mereka ni. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersimpati kepada umatnya. Umat Nabi ni bukan pada umat Islam saja, seluruhnya Nabi mengaku umatnya. Kecuali orang yang mati beriman sahaja yang Nabi mengaku umatnya dekat akhirat. Generasi yang dalam dunia yang hidup ni semua umat Nabi. Satu Nabi sedih bila orang yang mati tidak membawa syariat Nabi. Kerana bila dia mati tanpa bawa syariat Nabi, maka di akhirat nanti dia bukan lagi umat Nabi. Selagi dia ada kat dunia ni, maka dikenali sebagai umat Nabi. Umat Nabi Muhammad adalah generasi yang ada dalam bawah Nabi Muhammad SAW. Waktu tu Nabi bila tengok jenazah Yahudi mati, Nabi sedih. Nabi berdiri menghormatinya. Sahabat pun melihat, sahabat pun bangun. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, yang lalu tadi tu jenazah Yahudi, kenapa kita perlu bangun menghormati dia? Nabi kata, kerana sungguhnya dia juga berhak untuk dihormati. Kasih sayang Nabi. Ya, sedih. Kan? Begitu juga kita pada orang-orang yang bukan Islam. Bila seorang bukan Islam mati, kadang-kadang ada orang yang melaknat, ada orang yang bercerca, ada yang tergelak. Kan? Macam bulan lepas kot, ada satu berlaku di luar negara, satu kelab malam terbakar, berpuluh orang mati terbakar kan dalam kelab malam. Dan kita tahu lah kelab malam tu tentulah dia buat apa kelab malam. Maksiat dah kan, disko ke, minum arak ke, ya.
Jadi bila berlaku kematian tu, kita melihat laporan tu, ramai orang yang ketawa, ada kata padanku, ada kata eloklah tu kan. Terimalah kau balasan Allah Ta'ala, dalam neraka kau buatlah kelab kau. Maknanya ayat-ayat begini bukanlah daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghina orang yang mati, ya. Apa kesan dia? Kesan dia ialah orang bukan Islam bila membaca komen-komen tu, mereka akan rasa pelik tengok orang Islam ni, kan? Tak langsung rasa simpati pada keluarga yang kehilangan dia ni. Kita tak menghormati orang mati. Dia mati-matilah. Nabi dah ajar dah, jangan kamu menghina orang yang mati. Kalaulah dia tu ahli syurga, maka kamu melakukan dosa. Kita hina dia kan. Dia ahli syurga, kamu melakukan dosa. Dan sekalipunlah dia ni ahli neraka, maka cukuplah balasan Allah kepada dia. Tak perlu kamu hina dia. Kenapa nak tambah-tambah lagi kan? Dan dalam komen-komen tu saya melihat teruk sangat orang komen-komen. Saya pun hantar satu komen dia. Saya sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun dia bukan Islam, tapi inilah kalimah sunnah kita. Bila seorang tu mati, maka sebutlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sebab ini kalimah untuk semua orang, bukan hanya pada orang Islam saja. Saya katakan pada dia, sesungguhnya siapa yang bercakap tentang, siapa yang menghina, mengejek kematian orang ni, ini bukan ajaran daripada Nabi Muhammad, saya kata sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran dia kan? Bahkan Nabi takut Nabi tidak mengaku umatnya kerana berlawanan daripada sunnah dia. Kita bersimpati atas kematian mereka ni. Bila saya tulis macam tu, bawah tu orang bukan Islam semua komen. Inilah komen orang Islam yang betul. Inilah cara sebenarnya kan? Makna kata mereka pun kadang-kadang tahu Islam ni macam mana. Bukan daripada penganut dia, tapi Islam mengajar yang baik. Penganutnya yang kadang-kadang merosakkannya. Kita takut kita ni cakap dega-dega kan? Tapi rupanya mati nanti kita sama macam mereka yang kafir. Wa iyyazubillah min zalik, ya. Baik tuan-tuan. Ketika Sa'id bin Jubair ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, Al-Hajjaj berkata, ini satu orang ulama Sa'id bin Jubair yang mana dia melawan pemerintah yang zalim yang dipimpin oleh Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj berkata padanya, "Kau ni siapa?" Padahal dia tahu tu ulama besar, ulama hadis. "Kau ni siapa?" kata dia. Lalu dia jawab, "Aku adalah Sa'id bin Jubair." Maka secara bahasanya maksud Sa'id bin Jubair ini ialah orang yang bertuah, anak kepada orang yang baik. Al-Hajjaj pun menjawab, "Tidak, nama engkau bukan begitu. Nama engkau adalah Syaqi bin Qusair." Maksudnya ialah orang yang cilaka, anak orang yang pemalas, kata dia. Ada hina orang ulama ni. Lalu Sa'id bin Jubair kata dengan lantang, "Ibuku lebih tahu namaku yang sebenarnya." Al-Hajjaj menjadi-jadi dan dia berkata, "Tidak, semoga kamu dan ibumu menjadi orang-orang yang celaka." Lalu dengan nada yang sedikit tinggi dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan masukkan engkau ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala," katanya dengan sombong. Sa'id bin Jubair menjawab dengan tegas, "Seandainya aku tahu bahawa engkau benar-benar mampu buat begitu, pastilah aku akan melantikmu sebagai Tuhanku." Dia kata nak masukkan ulama tadi ke dalam neraka. Kalau betul lah dia buat begitu, maka baiklah kau jadi Tuhan sebab menetapkan orang masuk neraka. Lalu Sa'id bin Jubair menjawab dengan tegas. Al-Hajjaj pun menjawab lagi, "Biarlah aku bagi engkau harta. Kau nak harta, aku bagi kau harta." Maka para pengawal pun bawa emas dan perak, tunjuk kat depan dia, supaya dia ikut cakap khalifah tadi, pemerintah tadi. Lalu Sa'id menjawab, "Wahai Hajjaj, jika harta yang banyak itu kamu kumpulkan untuk menjaga dirimu dari api neraka, maka alangkah baiknya kamu buat begitu. Tapi jika hanya untuk riak dan sombong, maka demi Allah harta itu tak bermanfaat sikit pun bagimu." Al-Hajjaj berkata lagi, "Biar aku datangkan seorang hamba perempuan agar dia dapat bernyanyi dan melayanmu." Dia nak umpan dengan perempuan pula kepada ulama. Kemudian Sa'id bin Jubair pun menangis dan dia hairan. "Kenapa engkau menangis? Kan? Adakah engkau menangis sebab kau dengar muzik yang mendayu daripada perempuan ni?" Dia kata, "Tidak, wahai Hajjaj. Yang aku tangis adalah engkau yang telah menggunakan perempuan itu untuk sesuatu yang dia tidak diciptakan, untuk perkara maksiat. Dan engkau memotong pokok untuk dijadikan tongkat sebagai alat tarian menyanyi. Tentunya ini perbuatan maksiat pada Allah dan itulah yang membuat aku menangis."
Menangis sebab orang ni buat maksiat. Lalu Al-Hajjaj bukannya menjadi insaf mendengar perkataan itu, malah bertambah sombong dan zalimnya. Dia berkata kepada pengawalnya, pusingkan wajah orang ini menghadap ke arah selain kiblat. Ada nak hina dia. Pusing dia arah selain daripada kiblat. Sa'id bin Jabir pun menjawab, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemana pun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Al-Baqarah 115. Apa tu? Abi Syak. Kita habiskan sikit ya. Hempaskan tubuhnya ke lantai. Lalu Al-Hajjaj pun berkata kepada pengawalnya, lempar dia ke lantai. Sa'id pun menyahut dengan membacakan ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tuhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah kami jadikan kamu, dan kepada tanah kami kembalikan kamu, serta daripada tanah juga kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain. Surah Toha ayat 55. Lalu Al-Hajjaj makin marah. Dia berkata, demi Allah, aku bunuh engkau dengan cara yang tak pernah aku buat pada orang lain. Sa'id bin Jubair menjawab, terpulang padamu wahai Al-Hajjaj, yang pasti jika engkau benar-benar membunuhku dengan cara yang kau sebut itu, maka Allah akan membunuhmu dengan cara itu juga. Lalu Sa'id berdoa pada Allah sebelum dia dibunuh, ya Allah, jangan kau beri kesempatan kepadanya lagi untuk melakukan perbuatan ini kepada siapa pun setelahku. Lalu Sa'id bin Jabir pun disembelih oleh Al-Hajjaj, namun hanya dalam beberapa bulan Al-Hajjaj menderita sakit yang sangat parah hingga dia akhirnya menemui ajalnya. Ada riwayat mengatakan bahawa dia memiliki sakit gigitan serangga. Serangga. Sehingga leher dia ni membusuk. Membusuk. Dan akhirnya mati dalam keadaan busuk leher. Tak siapa nak uruskan mayat dia ni. Begitulah yang didoakan oleh Sa'id bin Jubair. Kalau kau bunuh aku dengan cara yang demikian, kau pun akan mati dengan cara demikian. Dengan sembelih, maka dengan sembelih jugalah dia mati. Wahai orang-orang Islam, sesungguhnya kita dituntut sebelum mati untuk bersedia sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Dah habis isyak ya, nak isyak. Jadi ada persoalan sebelum kita tangguhkan majlis kita pada malam ini? Tak ada. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya sekali itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan insyaAllah kita bersama pada pertemuan akan datang. Tadi saya bincang dengan Cik Zul kita, mungkin kuliah kita akan ditetapkan pada setiap hari Ahad minggu pertama, kuliah maghrib ya, insyaAllah. Nanti akan dimaklumkan lagi kemudian. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.